Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu kita yang seterusnya. Kita masih dalam tema yang sama iaitu tema kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Okey, unit 13 bersikap mulia. Okey, untuk hari ini cikgu akan bawa satu lagi tajuk iaitu Aku Bangga Berbahasa Melayu. Okey, apa yang ingin dibincangkan dalam Aku Bangga Berbahasa Melayu ni? Kita akan bincangkan apa yang menariknya bila kita menggunakan bahasa Melayu, apa kelebihan yang ada dalam bahasa Melayu. Okey, kejap lagi kita akan bincangkan pada slide yang seterusnya. Aku bangga berbahasa Melayu. Okey, dalam teks ataupun petikan Aku Bangga Berbahasa Melayu ni diselitkan 4 pantun di mana 4 orang murid cuba melafazkan pantun dalam persembahan pantun di semasa perhimpunan di sekolah. Okey, kita lihat kat sini ada 4 orang murid di mana yang pertama ni Hasan, kedua Kok Bun, ketiga adalah Alice dan yang keempat ni adalah Sok Ling. Mereka 4 orang ni akan berpantun dan kita akan lihat apa maksud pantun yang ingin diorang nyatakan. Okey, cikgu akan baca perlahan-lahan, murid cuba ikut. Okey. Pada suatu petang, Hasan dan rakan-rakannya membaca pantun. Mereka akan mempersembahkan pantun itu semasa perhimpunan di sekolah. Okey, kita lihat di sini Hasan cuba beritahu Kok Bun suruh dengar apa yang dia pantun yang cuba dia baca. Kok Bun, dengar pantun daripada saya. Pohon senar, pohon pulasan, subur kepayang, diperdu arah. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Okey, kalau kita lihat di pantun ni, cikgu ulang semula apa yang cikgu pernah ajar pada murid-murid sebelum ni, masa di tahun 1 dulu. Okey. Bagaimana kita nak kenal pantun di mana atas 2 barisan atas ni adalah pembayang kepada pantun tersebut dan 2 lagi baris bawah ni adalah maksud pada pantun. Okey, lihat pada hujung. Okey, kita lihat di hujung sekali ini kita panggil rima, di mana hujung ni kita lihat rima akhir pada baris pertama dengan akan sama dengan rima akhir pada garis ke-3. Begitu juga dengan rima akhir pada baris kedua akan sama dengan rima akhir pada baris ke-4. Itu adalah cara untuk kenal pantun. Okey, di sini tadi pantun ni dia dah terangkan bagaimana maksud pantun yang ingin dibagi tahu di sini adalah guna bahasa kebangsaan. Bila kita guna dia mengajak kita untuk mengguna bahasa kebangsaan sebagai bukti kita sayang akan negara kita, sebab bahasa kebangsaan ni adalah bahasa ibunda ataupun bahasa utama yang digunakan di negara kita. Itu tanda kita sayang negara kita bila kita guna bahasa Melayu ni ataupun bahasa Malaysia ni dengan baik. Okey, kita lihat pula yang kedua ni, pantun yang dilafazkan oleh Kok Bun. Okey, dengar pantun saya pula. Ini daripada Kok Bun. Memukat ikan di sungai sekayu, berkongsi bekal, mari makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Okey, di sini pantun ni dia menyeru agar kita jangan merosakkan penggunaan bahasa Melayu dengan kita mencampur adukkan dengan bahasa pasar. Selalunya orang akan campur bahasa pasar. Tahu bahasa pasar? Bahasa pasar ni biasanya bahasa yang digunakan oleh kaum Cina. Tapi kita lebih sekarang ni kita gunakan dalam bahasa kita sebagai bahasa seharian. Itu adalah cara kita telah merosakkan bahasa kita, bahasa Melayu ni. Okey. Untuk kita kekalkan bahasa, kita guna bahasa Melayu yang standard, bahasa Melayu yang betul, supaya ianya bahasa Melayu ni akan kekal terpelihara sampai bila-bila. Okey, kita lihat pantun yang ketiga yang dilafazkan oleh Alice. Di mana? Okey, ini pantun saya. Okey, Alice baca. Okey. Kait mangga bergalah kayu,
manis dirasa, sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa, di mana-mana sahaja. Okey, di sini pantun yang Alice lafazkan ni adalah dia menyatakan yang dia bangga berbahasa Melayu ni walau di mana tempat sekalipun. Walaupun kita berada di luar negara, tapi kita boleh melafazkan pantun tu dengan baik, dengan bahasa Melayu yang kita ada, supaya walaupun bahasa warga asing dia tak tahu bahasa Melayu ni, tapi bila dia dengar cara kita melafazkan bahasa Melayu tu dengan baik, mereka akan dia akan menarik minat mereka untuk memahami bahasa kita. Okey, kita lihat pantun yang dilafazkan oleh Shok Ling. Macam mana Shok Ling ni melafazkan pantun dan apa yang dimaksudkan dalam pantun Shok Ling ni. Okey, ini pantun saya pula. Ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Okey, kalau kita tak fahami kat sini, penggunaan bahasa Melayu ni kita dah guna lama lagi daripada zaman datuk moyang kita dulu. Jadi, kita tak boleh nak hilangkan bahasa Melayu kita, kita lebihkan penggunaan bahasa asing. Sebab bahasa Melayu adalah warisan tradisi daripada nenek moyang kita. Cuma mungkin pengolahan bahasa tu mungkin agak berbeza dari zaman ke zaman, di mana nenek moyang kita dulu mungkin dia lebih kepada bahasa istana ataupun bahasa Melayu kuno. Jadi bila masuk kepada zaman kita, kita ada bahasa Melayu standard kita yang diubah oleh yang dah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita boleh guna bahasa Melayu standard yang dah diseragamkan pada zaman sekarang. Okey. Okey, kita lihat dialog di bawah ni. Bagaimana pengulasan daripada penggunaan pantun dekat atas tadi juga. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, Hasan bercakap, Alice, tolong berikan nilai yang kamu peroleh daripada pantun pertama dan kedua. Shok Ling pula untuk pantun ketiga dan keempat. Okey, Hasan mengarahkan Alice untuk memberi nilai yang mereka boleh, nilai murni yang terdapat dalam dua pantun pertama dan pantun kedua, manakala Shok Ling pula diminta untuk memberi nilai murni yang ada dalam pantun ketiga dan juga keempat. Okey, kita lihat Alice bagaimana nilai yang ada dekat pantun pertama dan kedua. Cikgu dah beri jawapan kat sini untuk membantu murid-murid untuk menjawab gambar yang ada untuk ada smiley merah tu kan. Okay, cikgu dah berikan jawapan di sini untuk membantu murid-murid, memudahkan murid-murid untuk memahami teks ini. Okay, Alice bercakap, nilai pantun pertama ialah bukti kita sayang akan negara kita. Okay, negara. Jika kita menggunakan bahasa kebangsaan kita. Okay, nilai pantun kedua pula ialah menghargai bahasa Melayu dengan memelihara bahasa tersebut. Okey, ini adalah nilai yang kedua dia, iaitu kita perlu menghargai bahasa Melayu tu dengan kita memelihara bahasa tersebut daripada kita rosakkan bahasa tersebut. Itu yang dimaksudkan oleh cikgu kat sini. Kita kena guna bahasa Melayu yang standard. Itu yang cara kita untuk memelihara bahasa Melayu dengan betul. Okey, kita lihat yang kedua. Yang seterusnya di mana Shok Ling. Okey, penerangan daripada Shok Ling pula. Cikgu dah buat dalam kotak warna biru ni adalah penerangan daripada Shok Ling. Iaitu nilai pantun ketiga. Nilai pantun ketiga ialah bangga apabila menggunakan bahasa Melayu dalam perbualan harian kita. Kita tak boleh malu untuk berbual dalam bahasa Melayu yang standard. Sebab bahasa Melayu yang standard adalah melambangkan negara kita, walaupun kita mempunyai dialek yang berbeza, tapi bila dalam situasi formal, kita perlu berbahasa Melayu dengan baik dan berbahasa Melayu dengan standard. Tak boleh campur aduk dengan bahasa ibunda kita ataupun dialek
untuk tempat-tempat kita sendiri. Misalnya kita tak bolehlah campur bahasa Melayu tu dengan bahasa Sarawak. Sebab dalam keadaan yang formal, kita perlu menggunakan bahasa Melayu yang standard. Macam cikgu mengajar sekarang lah. Cikgu tak boleh mengajar bahasa Melayu dalam bahasa Sarawak. Mesti mengajar dalam bahasa Melayu yang standard. Itu yang dimaksudkan dalam perbualan harian. Perbualan harian seboleh-bolehnya murid bercakap antara kawan-kawan pun sebaik-baiknya dalam bahasa Melayu yang standard semasa berada di sekolah. Ini untuk melatih murid-murid untuk berbahasa Melayu dengan baik. Okey, nilai perantun keempat pula ialah menyayangi bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu selama-lamanya. Ini tanda kita sayang bahasa Melayu tu. Kita guna bahasa Melayu tu selama-lamanya. Boleh kita guna bahasa lain. Tapi yang sebaik-baiknya kita lebihkan penggunaan bahasa Melayu dalam apa-apa aktiviti harian kita. Ini untuk memudahkan kita bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Okey, itu penerangan untuk cikgu untuk kali ini dalam teks Aku Bangga Berbahasa Melayu. Lepas ni kita akan lihat apakah latihan yang ingin kita buat pada hari ini. Okey, jom kita lihat slide yang seterusnya. Okey, untuk latihan, murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2 yang warna orange tu. Okey, buka muka surat 2. Murid akan nampak paparan yang cikgu letak kat sini. Okey, nyatakan nilai daripada pantun. Okey, kita akan cari nilai murni daripada pantun-pantun ni. Kita akan dapat letak kat sini. Daripada pantun iaitu berdasarkan dia punya pembayang dengan maksud pantun. Okey, ni lihat maksud pantun bawah ni dia akan memberi murid-murid gambaran apa. Kemudian berdasarkan gambar pun boleh membantu murid-murid dekat sini. Okey. Okey, kita lihat yang pertama, sentiasa beradab. Ini tajuk dia, sentiasa beradab. Okey, kita lihat pantun yang pertama. Pisang kaki di kawasan Pamah. Pohon mempelam tumbuh sekata. Langkah kaki ke dalam rumah. Beri salam memulakan kata. Okey, di sini dia terangkan kita bagaimana adab kita sebelum kita masuk rumah dan semasa kita berjumpa dengan seseorang. Okey, kita tulis dekat sini apa yang maksud keseluruhan dia. Kita perlulah memberi salam apabila berjumpa dengan seseorang. Okey, cikgu ulang balik. Kita perlulah memberikan salam apabila berjumpa dengan seseorang. Okey, itu jawapan yang murid boleh tulis kat sini. Okey, kita lihat pantun yang kedua dan juga gambar ni. Okey, burung pekakar si murai batu. Di pohon keranji hinggap berteman. Kasut dibuka di hadapan pintu. Sifat terpuji orang budiman. Okey, lihat gambar orang yang buka kasut di hadapan rumah. Okey, apa yang kita boleh letak sini sebagai nilai dia adalah kita hendaklah menjaga kebersihan dengan membuka kasut di luar rumah. Okey, cikgu ulang balik. Kita hendaklah menjaga kebersihan dengan membuka kasut di luar rumah. Okey, dapat jawapan? Okey, kita lihat yang ketiga, gambar yang ketiga. Buat teratak berbumbung limas. Pohon betik di tepi bendang. Kasut diletak disusun kemas. Sangat cantik, mata memandang. Okey, lihat tak? Seorang tengah menyusun kasut ke dalam tempat letak kasut. Okey, nilai yang kita boleh dapat kat sini. Okey, murid salin. Cikgu sebut murid salin. Kita sewajarnya berdisiplin dengan menyusun kasut supaya sentiasa kemas. Kita sewajarnya berdisiplin dengan menyusun kasut
supaya sentiasa kemas. Okey, nampak tak kat sini? Kita disiplinkan diri kita untuk susun kasut tu lebih sentiasa untuk nampak sentiasa kemas supaya nampak teratur. Okey, itu adalah nilai murni yang dekat sini. Yang pertama beri salam, yang kedua buka kasut dan yang ketiga susun kasut dalam rak kasut. Okey, itu antara nilai yang ada dalam latihan pertama. Okey, kita lihat latihan kedua. Okey, untuk latihan yang kedua, murid buka juga buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 tadi. Bahasa Melayu Jilid 2 tadi yang warna oranye tu masih buku yang sama, buka kat sebelah je, iaitu muka surat 3. Okey, lihat tak latihan ni? Okey, nyatakan nilai daripada pantun. Okey, berhemah amalan mulia. Okey, kita akan cari nilai daripada pantun iaitu berdasarkan dia punya maksud pantun dan juga gambar. Maksud pantun, ingat, 2 baris ke bawah ni adalah maksud pantun iaitu baris ketiga dan baris keempat. Itu adalah maksud pantun. Yang atas ni adalah pembayang. Okey, kita lihat kat sini. Pohon nangka di tepi halaman. Pohon berangan tumbuh bebalam. Sambut mereka dengan senyuman. Hulurlah tangan untuk bersalam. Okey. Ni adalah, kalau lihat gambar ni, ni adalah nilai apa kelas? Ni adalah nilai berhemah tinggi. Maksudnya kita adalah ada sikap berhemah tinggi kalau ada nilai seperti ni. Okey, tulis kat sini berhemah tinggi. Okey, nilai dia berhemah tinggi. Okey, kita lihat pantun yang kedua. Pantun yang kedua, sampan berenjin dibawa nelayan. Banyaknya guni berisi pukat. Sentiasa rajin rakan dilayan. Adab murni dalam masyarakat. Okey. Lihat tak maksud pantun ni di mana sentiasa rajin rakan dilayan. Maksudnya kita sentiasa layan rakan kita dengan baik. Adab murni dalam masyarakat. Ini adalah adab murni kita untuk dalam pergaulan, maksud dia ni. Okey, apa nilai yang perlu ada kat sini? Ni adalah nilai ringan tulang. Okey, ringan tulang. Sebab dia kata sentiasa rajin. Sentiasa rajin ni melambangkan ringan tulang. Okey, ni tadi bersalam. Ada nampak tak yang tulisan yang ditebalkan dengan warna hitam ni? Ni adalah pembayang kepada nilai ni sebenarnya. Sentiasa rajin ni maksudnya ringan tulang lah kita. Okey. Pantun yang ketiga pula. Panjat kelapa mengambil nira. Lepaskan lelah di perdu ceri. Jika bapa sedang berbicara, usah mencelah, diamkan diri. Okey, kalau ayah kita tengah bercakap, kita tak boleh terus mencelah. Itu adalah adab yang tidak baik. Jadi kita suruh dia bercakap habis dulu barulah kita mencelah bicara dia. Sebab tu dia diberi nilai kat sini usah mencelah. Usah mencelah. Diamkan diri. Usah mencelah ni adalah idea utama untuk kita cari nilai ni. Okay, lihat gambar ni yang berbual bercakap jadi kita tak boleh celah. Okey, nampak tak usah mencelah ni? Ini adalah nilai murni iaitu menghormati orang tua. Maksud kita tak boleh mencelah tu maksudnya kita menghormati orang tua. Okey, nilai di sini menghormati orang tua. Okey. Boleh tak? Okey, yang pertama tadi cikgu ulang balik. Nilai dia adalah berhemah tinggi. Nilai yang kedua adalah ringan tulang. Dan nilai yang ketiga menghormati orang tua. Itu je jawapan dia. Senang kan? Okey. Untuk itu sahaja untuk minggu ni. Cikgu harap murid boleh buat. Buat kerja cikgu. Jangan tangguh-tangguh, nanti banyak lagi kerja. Sebab yang lepas tu mungkin ramai yang dah siap latihan yang lepas tu. Ni latihan yang cikgu baru beri ni. Cikgu akan semak nanti masa buka sekolah. Okey, untuk itu saja untuk kali ni. Sekian, terima kasih.